Okey. Okey, boleh dengar Boleh nampak? Okey, baik. Okey, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, kita teruskan lagi lah Tidak banyak ni 4.2. 4.2 ni biar ini ya yang paling last dua jenis penjana, arus terus dan arus ulang-alik. Okey, kamu tengok buku teks kamu lah di muka surat 159, 160. Okey, 159 ada 160 dia punya gambar dia lah. Okey. Saya tak tunggu lagi lah orang lain. Okey, jadi gambar rajah yang kamu nampak di muka surat 160 ni, inilah gambar rajah dia, dua jenis penjana. Okey, sebelum ni kita recap balik. Sebelum ni kita belajar apa? Okey, sebelum ni kita belajar kalau kita ada untuk 4.2 ni, kalau kita ada gerakan relatif. Ni saya ulang balik lah. Mungkin saya tak sebut gerakan relatif ni, tapi sebenarnya kamu sudah belajar ini di tingkatan 3 lah kalau tak silap Gerakan relatif. Maksudnya kalau kita ada gerakan relatif, maka kita akan ada pemotongan flux. Pemotongan flux. Ini saya recap balik lah apa yang sudah kamu belajar lah. Okey, bila ada pemotongan flux magnet maksud saya flux magnet, maknanya pemotongan konduktor ataupun gegelung itu terhadap garis-garis medan magnet terpotong. Bila pemotongan flux magnet berlaku, maka akan terhasil apa? Maka akan terhasil arus apa? Arus sungai. Arus aruhan. Ni perkataan aruhan ni. Arus aruhan. Okey? Sebelum arus aruhan, dia ada lagi yang kita bincang hari tu. Yang terhasil adalah mula-mula DGE aruhan. DGE aruhan, daya gerak elektrik aruhan, yang serupa macam voltan lah, tapi bukan voltan dia tapi masih unitnya masih lagi V lah, volt Bila ada DGE aruhan, maka baru ada arus aruhan ataupun arus teraruh, sama je lah, arus aruhan. Induced current dalam bahasa Inggeris. Okey, jadi itulah pentingnya gerakan relatif. Kalau kita ada gerakan relatif, last sekali kita akan dapat arus aruhan. Ini yang pentingnya ni, ini point dia. Jadi sebab itulah wujudnya aplikasi penjana. Penjana, sebab tu namanya penjana. Namanya generator lah dalam bahasa Inggerisnya, penjana. Okey, penjana maknanya kita pusingkan, kita putarkan dia punya gegelung tu. Kita putarkan gegelung tu, maka ada arus yang menjanakan elektrik lah, arus aruhan. Okey. Jadi itulah kaitan dia dengan apa yang sudah kita belajar lah. Okey. Sekarang ni aplikasi lah aplikasi aruhan elektromagnet adalah dalam penggunaan penjana. Penjana arus. Sama ada arus terus ataupun arus ulang-alik. Ada dua jenis penjana.
Boleh nampak idea dia apa yang kita akan pergi hari ni? Nampak apa tujuan hari ni? Takut kamu tak nampak ni, tak tahu kaitan dia. Okey, setakat ni. Okey, setakat ni. Okey, setakat ni boleh lah. Okey, dua jenis penjana. Yang pertama namanya penjana arus terus. Dalam bahasa Inggerisnya DC, Direct Current Generator. Okey, gambar dia yang ni. Yang kedua, penjana arus ulang-alik. Ini kita panggil AC generator. AC maksudnya Alternating Current Generator. Okey. Susunan dia berbeza. Ni AC, yang ni arus terus punya penjana, yang ni arus ulang-alik punya penjana. Maksudnya susunan ini kalau begini susunan dia, arus yang mengalir dalam meter ini hanyalah satu hala sepanjang masa. Contohlah, ini saya belum terangkan detail lah. Okey, sepanjang putaran itu, kalau gegelung berputar, putarannya satu hala je lah putaran dia. Okey, gelung berputar. Okey, berputar. Naik atas, turun bawah, berputar. Sepanjang masa arusnya hanya satu hala sahaja pada apa-apa alat elektrik yang kita sambung. Yang ni dia guna simbol R, rintangan ni. Maksudnya boleh sambung dengan mentol, boleh sambung dengan apa-apalah yang menggunakan arus terus punya. Jadi, tapi yang penting arus dia hanyalah satu hala sahaja sepanjang masa. Berbeza dengan ini. Berbeza dengan ini, apabila dia berputar, arus elektrik kadang-kadang ataupun sebahagian masa pertama macam ni. Separuh masa kedua ataupun sebahagian masa yang berikutnya dia terpesong. Jadi dia patah balik. Okey, sebab tu namanya ulang-alik. Maksudnya bukan sepanjang masa dia satu arah sahaja. Separuh masa pertama ke depan, separuh masa berikutnya ulang balik, separuh masa berikutnya ulang balik ke depan. Itu maksudnya penjana arus ulang-alik. Dia menjanakan arus yang pergi balik lah, dengan bahasa lebih mudah. Okey, jadi kita nak faham macam mana boleh berlaku macam tu. Macam mana boleh berlaku. Yang ini boleh terjadi satu hala sahaja. Yang ini boleh berlaku dua hala, pergi dan balik. Kita kena faham proses dia lah. Okey, proses dia mungkin saya tunjuk secara ringkas. Ada video dia. Okey, ada video dia di kod ini. Nanti kamu tak faham apa yang saya cakap ni, apa yang saya terangkan, kamu tengok video lah. Tapi video ni ada berapa sedikit yang kurang tepat lah. Saya akan pergi jugalah detail dia lepas ni. Bukan semuanya tak betul. Ada beberapa part yang tak berapa tepat. Okey, jadi kita akan tengok yang pertama adalah, sebelum tu, ini persamaan dan perbezaan penjana itu. Persamaan dia apa, perbezaan dia apa. Kamu boleh baca lah nanti sendiri. Dia punya perbezaan dia, yang penting perbezaan dia tu nama-nama alat dia. Yang ni kita panggil arus terus. Dia guna gelang yang dia panggil dalam bahasa Inggeris split ring lah. Split ring, gelang terbelah. Gelang pertama separuhnya sini, separuh lagi sebelah sini. Dia tak bersambung ni. Dia tidak bersambung. Tengok ada ruang kosong tu. Tapi gelang itu dia gelang itu, separuh gelang itu bersambung dengan dawai ni sebelah kiri, dan separuh lagi bersambung dengan dawai itulah sebelah kanan. Dan dia boleh berpusing lah. Maksudnya dia tak melekat ni pada berus karbon. Dia tak mati. Dia tak bersambung secara
apa tu, macam ada gam ke apa, tak ada. Dia boleh berputar dia. Dia boleh berputar. Jadi yang biru ni kiri kanan dia adalah berus karbon. Okey, nama ni adalah komutator, commutator lah bahasa Inggeris dia, komutator. Berus karbon yang biru tu, yang lain tu macam biasalah magnet. Ini dia S, maknanya magnet kutub selatan, ini kutub utara. Okey. Jadi kalau gegelung ni berputar, maksudnya ring itu ataupun gelang itu pun berputar sekali lah, sebab gegelung ini, dawai ini dia melekat ni pada ring. Jadi ring itu berputar sekali dengan gegelung. Jadi ring itu akan berputar. Nanti kita tengok video lah. Okey. Tapi berus karbon ni dikekal di situ, dia tak bergerak. Dikekal. Cuma dia bersambung dengan, dia boleh mengalirkan arus elektrik lah daripada sini masuk ke ring tu. Tapi dia tak melekat dengan keras lah, maksudnya dia tak digam lah, maksudnya dia boleh berputar. Kalau digam macam mana mau berputar? Okey. Kalau penjana arus ulang-alik, ulang-alik ada dua ring yang ni dipanggil gelang gelincir. Gelang gelincir. Yang tadi namanya gelang terbelah sebab dia terbelah. Yang ni gelang dia tak terbelah. Tapi ada dua lah. Depan satu, belakang satu. Dua-dua ni namanya gelang gelincir. Dan berus karbon sama macam tadi ada. Tapi kena fokus yang ini. Pada penjana arus ulang-alik ni, dia punya gelang gelincir yang ini, dia bersambung dengan yang dawai ni. Yang ni. Jadi yang sebelah kanan ni dia bersambung dengan gelang gelincir sebelah dalam tu. Sebelah dalam tu. Yang konduktor ataupun dawai sebelah kiri ni dia bersambung dengan yang ini. Gelang gelincir yang sebelah dalam gelang gelincir yang ini. Jadi jangan kamu kelirulah. Maksudnya dua gelang yang berasingan. Gelang-gelang itu tidak bersambung. Dawai-dawainya tak bersambung dengan ini. Yang sebelah kiri dia bersambung dengan sini. Yang sebelah kanan tu bersambung dengan yang sebelah sini. Gelang gelincir yang sebelah sini. Kedua-dua gelang tu tak bersambung antara satu sama lain, berpisah. Itu adalah perbezaan dia. Yang lain kamu boleh baca sendirilah perbezaan dia, persamaan dia. Persamaan dia memanglah mengaplikasikan aruhan elektromagnet. Ini memanglah sebab dia ada putaran. Bila ada putaran memang ada aruhan elektromagnet. Kita sudah bincang hari itu. Gegelung diputarkan oleh daya luar. Kita yang bagi putaran. Ataupun apa-apalah, kalau kamu naik basikal, kamu pernah tengok dinamo basikal yang boleh menyalakan mentol lampu basikal tu, kan dia ada pusingan roda dulu. Bila ada pusingan roda, baru ada arus yang menyalakan mentol kan. Jadi ada daya luar lah yang kita bagi. Untuk menghasilkan aruhan elektromagnet, baru ada arus aruhan yang menyalakan mentol. Jadi ada daya luar. Gegelung memotong flux magnet memanglah. Kedua-dua penjana itu memang ada pemotongan flux magnet. Ini DGE teraruh memanglah. Kalau tak ada teraruh, macam mana kita boleh belajar itu dalam tajuk ni kan? Jadi itulah kegunaan dia penjana. Jadi itu adalah intro ataupun perbezaan, persamaan antara penjana arus terus, penjana arus ulang-alik. Sekarang kita tengok satu persatu. Kita tengok penjana arus terus ke arus ulang-alik. Arus terus dulu lah. Arus terus tu dia senang sikit, senang nampak lah. Dia senang nampak sikit. Ingat arus terus dia ada satu commutator. Namanya commutator. Commutator tu terdiri daripada
gelang terbelah. Gelang terbelah. Yang ni. Okey, ni adalah daripada kod video buku teks kamu tu Selepas kamu scan adalah gambar ni. Okey. Jadi kenapa dia katakan sebagai arus terus? Okey, secara ringkas je lah saya terangkan ni. Nanti kamu boleh tengok video dan penerangan dia dalam bahasa Inggeris lah. Okey, dia berputar. Okey, untuk berputar, adakah dia berputar sendiri? Mula-mula kita yang bagi kan. Kita yang bagi dia putaran itu. Okey, contohnya. Oh, sebelum terlupa. Penjana arus terus, yang penting kita nak tahu macam mana boleh dikatakan arus terus. Maksudnya macam mana dia boleh terjadi arus itu satu hala sahaja. Contohnya dalam video tu, dia lukis nanti anak panahnya daripada kanan ke kiri macam ni. Sepanjang masa dia hanya daripada kanan ke kiri, kanan ke kiri, kanan ke kiri. Okey, kita tengok video ni lah. Tapi saya kasih tutup suara dia lah sebab saya akan bercakap. Okey, mula-mula kita dalam video ni dia kasih angkat ini yang biru ini yang biru. Tengok dia warnakan biru pula. Macam warna purple lah. Ini warna purple. Ini warna purple ni. Jadi ring yang purple ni dia bersambung dengan yang purple ni. Okey. Yang pink tu bersambung, yang pink tu merujuk kepada yang konduktor yang sebelah kanan. Okey. Jadi mula-mula kita nak putarkan dia Jadi dalam video ni dia angkat ini ke atas. Dia angkat ke atas. Okey, jadi kita ingat peraturan ataupun petua tangan kanan Fleming. Kita kena ingat petua tangan kanan Fleming untuk mengetahui arah arus. Okey, mengetahui arah arus. Jadi kalau dia angkat ke atas, kalau kita mau putarkan mesti dia angkat ke atas. Ini macam ni. Tak nampak pula ni buku lah. Okey, kita mau putarkan dia macam ni. Jadi yang ni kita mau naikkan ke atas. Okey, jadi tangan kanan kita tengok, ingat balik tangan kanan kita sebelah belakang lah. Okey, yang sebelah biru, yang sebelah purple tu Jadi kalau kita angkat ke atas, maksudnya ibu jari kita ke atas. Tak nampak pula ni saya punya. Okey. Okey, kita refer kepada yang ini dulu. Yang warna di sini yang pentingnya di sini. Yang hijau punya dawai tu tak penting tu Yang penting tu yang di sini. Yang purple dengan pink tu. Okey. Jadi bila angkat ke atas, ibu jari ke atas. Okey. North ke south, maksudnya daripada utara ke selatan kan. Jadi angkat ke atas, utara ke selatan, saya kena kasih terbalikkan cara ni macam ni. Okey, north ke south, ini ke atas, north ke south, dan arus elektrik adalah ke dalam. Ke dalam. Jadi pada dawai purple tu arus elektrik adalah ke dalam. Tak berapa nampak lah di sini ni. Okey, ini arah medan magnet yang jari telunjuk tu. Yang ini adalah arah ke mana kita gerakkan dawai itu ke atas. Jadi arah arus dia adalah ke dalam. Okey. Jadi bahagian sini, bahagian sini arah arusnya, tengok dia buat anak panah tu ke dalam. Okey, ke dalam. Jadi ke dalam. Okey, pergi sini. Okey, yang ini akan bergerak ke bawah kan. Jadi bergerak ke bawah kamu guna petua yang sama daripada north. Macam tadilah, daripada north ke south. Tapi anak panah sekarang ke bawah, pening sudah saya ni. Macam ni. Okey, ini ke bawah. Okey, sekarang yang pink tu mana pink ke bawah. Tapi yang ni masih sama, north ke south. Okey, north ke south. Arus elektrik sekarang dia ke arah kamu, ke depan. Okey, ke depan. Ke depan. Jadi ke depan maksudnya
ke macam ni lah, daripada belakang pergi ke depan ni. Anak panah dia tunjuk situ. Jadi dia ni ke depan, ini ke belakang. Lepas tu masuk ke hijau sini, pergi ke depan. Dan masuk balik ke sini. Jadi arah arus dalam litar ini adalah macam ni. Daripada kanan pergi ke kiri. Macam tu. Saya tak boleh conteng lah sini sebab ini video. Okey, jadi dia mengalir daripada sini pergi sini, sini. Okey, itu pada kedudukan dia macam ni. Kalau kedudukannya bila dia sudah berputar, nanti yang pink tu pula pergi ke kiri kan? Okey, bila pink pergi ke kiri, yang P tu pula akan naik ke atas, betul? Yang pink tu pula akan naik ke atas kan? Jadi yang pink tu, yang pink tu kita guna balik yang petua tangan kanan tadilah. Jadi sekarang yang pink tu pula naik ke atas. Jadi yang pink itu pula yang ke atas. Arus medan magnet masih sama, north ke south. Yang pink tu naik ke atas. Kamu buatlah sendiri, saya tak boleh ni. Okey, pink ke atas. Ini north ke south. Kan? Lepas tu arus elektrik masuk ke dalam. Bermaksud tadi dia macam ni. Sekarang dia ke dalam. Jadi dia bertukar. Sebab sekarang ni yang pink pula naik ke atas. Jadi arusnya akan jadi berubah arah pada gegelung ni. Tengok sekarang berubah. Tengok. Berubah arah. Okey. Yang ini tadi naik ke atas. Sekarang dia turun bawah. Bila turun bawah, dia pun berubah arah jugalah. Jadi kamu perasan, bila dia berubah arah, walaupun dia berubah arah, yang ini dia akan turun ke bawah. Menggunakan petua itu, dia kalau kamu guna petua tu, kalau yang biru turun ke bawah, biru turun ke bawah, biru ke bawah kan sekarang ni. Yang ini north, utara ke selatan, macam tu, utara ke selatan, turun bawah, arus ke depan, macam yang dia buat tu, arus ke depan. Arus ke depan mengalir masuk hijau, pergi ke gelang terbelah tadi, dia akan pergi ke masih juga dia daripada sini pergi ke sini untuk sepanjang masa. Jadi yang pertama tadi arus dia masih daripada kanan ke kiri. Sekarang ni pun masih juga dia mengalir pada arah yang sama. Dia mengalir pada arah yang sama. Okey. Jadi sepanjang masa, tak kisahlah gegelung tu yang pink duduk sebelah kiri ke, pink duduk sebelah kanan ke, sepanjang masa arah arus pada litar elektrik itu sentiasa mengalir pada arah yang sama sepanjang masa. Sebab itulah namanya adalah arus ataupun penjana arus terus. Penjana arus terus. Okey. Okey, itu arus teruslah. Ini dia terangkanlah ni. Yang ni pun dia terangkan lagi. Tapi kamu boleh tengoklah video ni. Ada di kod. Kamu kena scan di kod tu bukan surat 100 berapa tu tak ingat. Okey. Itu adalah penjana arus terus. Okey, penjana arus terus. Okey, setakat ni ada soalan tentang penjana arus terus. Macam mana arus itu mengalir pada satu arah sepanjang masa, dia tak pernah berubah. Macam tadilah. Okey. Itu kamu tahu sudah kenapa dia arus terus. Okey, sekarang ni untuk arus terus, pada keadaan sekarang, contohnya dia sedang berputar lah kan. Dan saya screenshot pada keadaan sekarang ni, contoh. Yang ni purple, yang ni pink. Dia betul-betul flat, rata macam tu. Okey, dia rata macam ni. Okey, dia rata macam ni kan. Bila dia sedang berputar lah ni, dia sedang berputar, saya screenshot. Okey, saya screenshot macam ni keadaan dia. Masa keadaan rata macam ni, okey, kamu tengok gambar dia, keadaan rata macam ni. Ini garis medan magnet. Ini
garisan medan magnet daripada utara ke selatan. Dia sentiasa macam tu lah. Sentiasa macam tu kan, utara ke selatan. Pada saat macam ni, gegelung ini pink dengan biru ni ataupun keseluruhan ni, gegelung itu dia memotong, inilah kita katakan memotong garisan. Bila dia berputar mesti dia potong, memotong garisan medan magnet itu pada sudut yang 90 darjah, maksudnya tinggilah. Ni kalau saya lukis ni bersudut tegak lah ni di sini ni. Ni memotong. Pada keadaan macam tu, dia akan potong, dia akan potong garisan medan magnet pada sudut 90 darjah. Maknanya pemotongan itu sangat-sangat efisien. Sangat-sangat efisien. Maka arus aruhan terhasil dalam ni adalah sangat-sangat tinggi ke sangat-sangat rendah. Saya simpan dulu soalan tu. Cuba kita tengok apabila dia berputar. Apabila dia berputar pada kedudukan dia sekarang ini, yang mana pemotongan dia, bila dia bergerak, adakah dia memotong macam tadi? Tidak kan? Dia memotong sekarang ni kurang sudah. Kurang sudah pemotongan. Dia tak lagi memotong secara menegak. Sebab sekarang dia selari dengan garisan medan magnet ni. Bila selari, dia tak berapa potong. Kalau macam tadi, kedudukan macam ni, dia memotong garisan medan magnet itu secara berserenjang ataupun bersudut yang besar. Macam kita cincang daging, kalau kamu cincang betul-betul berserenjang, memang terbelah dua daging tu. Tapi kalau kamu cincang miring begitu, tidak juga terbelah mana kan. Jadi kalau kita macam tu, maknanya berserenjang 90 darjah. Hasil EMF dalam bahasa Inggeris, dalam bahasa Melayu ni, hasil DGE aruhan itu adalah maksimum. Dalam kedudukan sekarang maksimum. Bila dia sampai sudut 90 darjah, bila dia sampai sudut ataupun pada kedudukan yang di mana gegelung itu selari, yang biru tadi ni dia selari dengan garisan medan magnet, maka pemotongannya makin lama makin berkurang. Jadi saya play balik. Saya play secara slow-slow lah. Berputar. Makin dia gegelung itu, makin kedudukan dia makin begitu, makin lama pemotongannya makin berkurang. Pemotongan flux magnet tu makin berkurang, dan bila sampai betul-betul menegak, menegak betul-betul macam ni, langsung tidak ada lagi pemotongan. Maka keadaan sekarang ini, arus aruhan yang terhasil ataupun DGE aruhan yang teraruh di dalam litar ini adalah pada keadaan minimum. Minimum sikit lah. Kalau tadi banyak, jadi daripada keadaan begini banyak, maknanya V dia maksimum ataupun DGE dia maksimum. Pada kedudukan semakin dia berputar itu, DGE nya makin berkurang. Last sekali pada bukan last lah, maksudnya pada kedudukan sekarang ini, DGE nya adalah minimum, paling sikit. Dan proses itu berulang lah. Bila dia kembali balik pada tempat dia, makin meningkat lagi. Kita tengok balik. Bila dia berputar, yang biru ni akan pergi ke sini pula kan. Maka dia akan makin meningkat lagi, dia punya pemotongan dia, dan dia akan berkurang balik bila sampai macam tu, dan dia akan meningkat lagi bila sampai macam ni, berkurang balik sampai macam tu. Jadi dia proses itu dia akan berulang. Tetapi arah arus sentiasa sehala. Arah arus aruhan adalah sentiasa satu hala. Jadi kalau saya plot graf, kalau saya plot graf, pada kedudukan mendata. Jadi saya lukis macam ni. Gegelung itu kalau gegelung tak cantik pula, macam ni lah saya lukis. Mendata, arus ataupun DGE ataupun voltan voltan ni saya plotkan V melawan masa Yang ini saya panggil T lah, ini Pak Siti.
Okey, velocity. Okey, ini kedudukan pertama. Okey, kedudukan kedua bila dia menegak. Okey, gegelung. Ini gegelung Ini kedudukan kedua. Okey, kedudukan pertama. Okey, kedudukan pertama ini V dia maksimum. Jadi contohlah kita ambil masa dia, kita screenshot itu pada kedudukan yang ini. Walaupun dia sedang bergerak, tapi pada kedudukan ini V dia maksimum. Jadi saya akan plot paling tinggi, maksimum pada masa kosong. Okey, pertama. Lepas masa bergerak, okey, semakin dia menghala ke atas itu, okey, bila sampai ke atas ni memang minimum lah. Minimum maksudnya V dia kosong lah dalam situasi kedua. Tapi dalam perjalanan dia tu V-nya makin lama makin berkurang sampai dia kosong. Ini situasi kedua. Okey, V dia kosong. Ini situasi pertama tadi. Yang tengah-tengah ni situasi yang antara dua inilah. Antara dua ini. Okey. Jadi benda itu akan sentiasa berulang. Jadi bila dia berputar balik, dia akan jadi dia akan beransur naik balik dan turun balik, kosong balik. Bila kamu tengok graf dia, dia akan jadi graf yang macam ni. Tapi grafnya tak cantik manalah. Maksudnya sentiasa naik, turun, naik, turun. Macam tu. Sebab tu namanya arus terus. Okey, arus terus maksudnya kalau graf macam ni dia tak ada nilai V yang negatif. Dia tak ada ruang yang bahagian sini, tak ada kan. Kalau ada di bawah ni maksudnya arus tu ulang-alik. Dia pergi positif, balik negatif. Tapi tak ada negatif, dia hanya ada bahagian atas sahaja. Tu yang arus terus. Okey, nanti kamu tengok soalan, kamu fahamlah maksud saya tadi ni berkaitan dengan arus terus. Okey, kamu jumpa graf macam ni memang arus terus lah. Maknanya penjana itu penjana arus terus. Okey, itu adalah penjana arus terus. Boleh? Penjana arus terus. Boleh. Boleh penjana arus terus. Yang lain? Cuma saya cadangkan kamu tengok video. Kalau tengok video, yang saya kata tadi tu dalam video tu ada silap. Macam mana nak cakap? Dalam video tu ada silap. Saya tunjuklah sini. Saya takut kamu keliru Dalam video tu dia ada tunjuk yang ini. Ni. Okey. Okey, tengok bila keadaan dia okey, sekarang ni. Okey, sekarang ni sepatutnya keadaannya maksimum kan? Tapi kalau kamu boleh tengok dengan phone kamu, dia tanda merah tu minimum. Pada sekarang ni sepatutnya hasil yang berlaku pada galvanometer ni menunjukkan jarum paling besar lah dia punya pesongan dia. Tapi dalam ini dia tunjuk kosong. Salah ni. Salah ni. Keadaan sekarang ni macam ni. Maksudnya voltan dia tu ataupun DGE yang aruhan dia tu maksimum, paling tinggi. Ya, dia English tu tapi grafnya pun salah. Jadi dua-dua ni salah. Sepatutnya ni paling jarumnya paling banyak, paling besar bacaan dia. Dan yang tanda merah tu sepatutnya berada di puncak. Di puncak dia. Bukan berada pada kosong. Ini kosong ni. Ini kosong ni. Sepatutnya itu. Itu yang salah tu dalam video. Cuba kamu tengok bila dia bergerak. Okey, bergerak. Sepatutnya, sekarang ni saya stop. Sepatutnya sekarang ini langsung tidak ada. Sepatutnya jarum dia kosong. Dan titik merah ni bukan di puncak. Sepatutnya titik merah itu berada di kosong. Itu yang salah dia. Okey? Itu yang salah dia. Tapi kamu kena alert lah. Okey? Kena alert. Okey? Bila saya play. Okey? Kamu tengok dia arus elektrik hanya satu hala sahaja. Walaupun sepanjang masa tu. Okey? Dan galvanometer tengok dia hanya berayun ke. Okey, dia naik pergi kosong balik. Dia naik kosong balik. Maksudnya dia hanya
sebelah saja. Kalau ulang alik nanti dia kosong ke kanan ke kiri. Kosong ke kanan ke kiri macam tu. Itu adalah ulang alik. Kalau arus terus, dia hanya guna separuh daripada galvanometer. Sama ada separuh sebelah kanan ataupun separuh sebelah kiri. Bergantung pada arus elektrik lah. Okey. Okey, sekarang ni dia pusing lah. Maksudnya dia test kalau kita ayunkan secara lawan arah jam. Jadi arusnya terbalik lah. Okey, kalau kita start dengan arah ikut jam, maksudnya arusnya macam ni lah. Tapi kalau kita lawan arah jam, maksudnya arus macam ni lah. Okey, gantunglah macam mana kita mau start putaran itu. Tapi putaran itu satu hala je. Tak boleh kita putar macam ni, putar macam ni, putar macam ni. Tak boleh. Kalau motor kan dia bergerak sehala je. Okey, macam tu. Okey, jadi kalau dia terbalikkan putaran, maksudnya V tu sekarang adalah negatif lah di bawah. Jadi tapi sebelah sajalah, sebelah saja. Dia tak boleh sebelah bawah ada, atas ada, bawah ada, atas ada, tak boleh. Dia mesti sebelah saja. Sebelah saja. Arus terus. Sama ada di sebelah bawah ataupun di sebelah atas. Bergantung kepada kita mau putaran dia ikut jam ke lawan jam. Okey. Sekarang ni lawan arah jam. Maka sebelah bawah lah graf dia. Okey, jadi itu adalah arus terus punya explanation. Okey, kita tengok arus ulang alik. Ni ulang alik ni dia agak ni, tapi saya cubalah. Tapi yang penting kamu kena tengok video lah, lebih mudah faham. Tapi saya cuba explain, saya cuba screenshot beberapa gambar untuk menerangkanlah secara step-step dia. Ni saya potong dulu. Yang latihan tu kamu boleh buat nantilah. Yang penting kena faham dulu. Yang latihan tu kamu skema ada boleh tu. Okey. Okey, kalau penjana arus ulang alik. Okey, ni arus ulang alik. Sekarang ni saya screenshot maksudnya dia sedang berputar tapi saya screenshot. Ini kita katakan ini situasi pertama Maksudnya dia rata ni. Sekarang ni dia keadaan rata macam tu. Gegelung tu. Gegelung ni. Saya labelkan A, B, C, D. Ini daripada video di YouTube lah. Tapi video tu bergerak. Saya screenshot lah. Jadi senang sikit mau explain. Okay. A, B, C, D. A depan, B belakang, C belakang, D depan. 3D tu Okay. Ini adalah gelang gelincir. Ada dua tadi tu. Okay. Gelang gelincir. Okay. Yang AB ni, konduktor AB ni dia bersambung dengan gelang gelincir yang pertama, S1. Yang CD tu dia bersambung dengan yang S2. Ni gambar ni pun tak berapa tepat ni gambar dia. Gambar yang tepat kamu tengok di buku teks kamu. Yang saya sudah bagi tahu tadilah. Ni gambar lebih tepat. Ni AB bersambung dengan, tapi AB tadi tu gelang dia tu dia ambil yang di depan. Tak apalah, yang penting dia punya sambungan dia tu macam ni baru betul lukisan dia. Okey, baru betul lah. Yang ni tak berapa tepat, tak berapa nampak ni. Sepatutnya ini berada di dalam lah ni. Ni berada di dalam, baru dia pergi ke S2, baru dia pergi kepada sini. Tapi dia lukis sebelah dua tu. Sepatutnya di dalam. Okey. Tapi tak apalah, kita tengok dulu. Okey. Macam tadi kita guna. Okay, bila kita gerakkan, first kali kita kena gerakkan lah. Kalau kita tak gerakkan, mana ada arus. Bila kita gerakkan ke atas, maksudnya AB ke atas. Okay, guna petua tangan kanan tu. Okay, AB ke atas. Ni ke atas. Lepas tu, utara ke selatan. Jadi macam saya sekarang ni lah. Daripada utara, north. Mana north ni? North sana kan? X sini. Jadi utara ke selatan. Arus elektrik masuk ke dalam. Ni, arus elektrik masuk ke dalam. Jadi dekat bahagian mana tu? Dekat bahagian A, B. Bahagian AB. Okey, dah bahagian AB. Jadi masuk ke dalam. Jadi sebab tu saya akan lukis macam inilah saya buat sekarang ni, AB. Ni AB. A ke B. Jadi bila A ke B maksudnya macam inilah dia akan jadi.
Dia akan keluar ke CD, keluar. Okay, bila keluar, dia akan pergi ke S2. Ingat dia akan pergi ke S2 ni, panjang ni. S2, dia akan sentuh pada berus karbon B2 dan keluar, macam yang saya lukis tu lah. Okay, keluar. Okay, keluar, masuk ke dalam galvanometer. Galvanometer tu kamu ingat pesongan dia tu, kalau dia masuk ke galvanometer, jarum dia akan ikut di mana dia masuk. Jadi ke arah sana, ke kanan. Okey, ke kanan. Okey, ke kanan dan dia akan keluar daripada galvanometer, keluar dan masuk ke B1. Okey, ini gelang gelincir milik yang sebelah kiri jangan keliru, bukan kanan tu, sebelah kiri ni. Okey, masuk sini. Okey, masuk balik ke A dan B. Okey. Okey, ini sekarang ni arus ulang alik Ulang alik maksudnya dia mesti pergi dan balik. Jadi sekarang kita baru pergi. Kita baru arahnya baru satu hala. Jadi bila masa dia akan jadi balik? Bila dia akan balik? Terbalik arah dia. Okey. Gambar rajah sekarang ni kamu boleh faham kan ni? Gambar rajah sekarang ni. Boleh. Boleh kan? Ni kalau tak faham gambar rajah pertama ni, tak boleh lagi pergi yang gambar rajah yang berikutnya lah. Maksudnya kita dapat tahu arah dia, kita guna petua tangan kanan sahaja untuk AB. Boleh juga guna untuk CD, tak kisah. Saya pakai satu sajalah, AB. Yang A ke B tu, kita letak jari kita tu ke sebelah yang AB tu. Jadi kita tolak ke atas. Okey, tolak ke atas maksudnya putaran kita mengikut arah jam. Okey, tolak ke atas. Maka ini U ke S, tolak ke atas. Jadi arah arus adalah ke dalam, ke belakang lah. Okey, ke belakang. Maksudnya daripada A ke B. Dan C ke D lah. Okey. Bila dia sampai, sekarang ni keadaan dia adalah rata macam tu. Maksudnya dia akan memotong secara maksimum. Sebab itu saya labelkan berhabis tu, saya labelkan. Nampak ni saya punya label tu. Jarum dia tu berhabis. Daripada kosong berhabis. Konon lah, dia tak sesti berhabis, tapi paling besar lah pesongan dia. Okay. Bila keadaan macam ni, pemotongan dia tidak lagi berserenjang. Makin lama dia makin selari dengan garisan medan magnet tu. Jadi pemotongan dia tak maksimum. Tapi arah arus masih sama, A ke B dan C ke D. Okey, kamu tengok pengaliran dia tu masih sama lagi. A ke B, C ke D. Lepas tu D masuk ke S2 Tengok ni S2 masuk ke B2 dan masih sama lagi arah dia. Masih sama lagi arah dia, cuma pesongan dia tidak maksimum sudah. Pesongan dia adalah kurang sudah daripada tadi. Sebab kedudukan dia tidak lagi yang macam merata tadi itu memotong betul-betul 90 darjah. Sekarang kedudukannya sengit begitu sudah. Maksudnya dia tak memotong secara 90 darjah lagi lah macam tadi. Jadi kurang sikit lah dia punya DGE aruhan yang terhasil. Arus aruhan yang terhasil kurang sikit lah. Okey, bila sampai macam ni, menegak macam ni. Hilang sudah ni gambar dia. Okey, bila sampai menegak macam ni, maka saya tak lukis arus. Maka tak ada arus lah. Sebab apa tak ada arus? Sebab pemotongan dia tu garis medan magnet macam ni. Kan? Dia punya pergerakan dawai tu dia tak memotong pun. Dia lalu saja. Yang bahagian atas tu dia lalu saja. Bahagian bawah pun dia lalu saja. Dia tak memotong, maka saya tak tulis, saya tak lukis arus dia, maka arus dia kosong, tak ada arus. Okey, tak ada arus. Dan bila kita ulang balik, bila AB tu sebelah sana. Sekarang ni AB sebelah sana. AB tadi asalnya sini, tapi sekarang dia sebelah sana sebab dia berputar ke sana kan. Okey, AB sebelah sana. Okey, sekarang bila AB sebelah sana, tengok gegelung yang sebelah kanan ni sekarang dia komutator ni berputar. Asalnya sini tadi dia berputar sana, jadi AB tu sebelah sana sudah. CD sebelah sini. Okey, CD sebelah sini, tengok dia punya sambungan tadi dengan S2 dia tak berubah
Jadi S2 tetap dengan CD. Cuma kita try guna petua tangan kanan. Okey. Yang ini akan naik ke atas. Okey, ke atas. Macam ni. Ke atas. Okey, ni north ke south. Kan sama saja. North ke south, ini ke atas. Jadi arus masuk ke dalam yang daripada yang gelung dawai yang DC tu, dia akan jadi daripada D ke C, tak lagi jadi daripada C ke D. Sekarang dia masuk arus ke dalam. Jadi arusnya sekarang masuk ke dalam. Okey. Tadi daripada C ke D. Sekarang daripada D ke C. Masuk ke dalam. Bila arus ni masuk ke dalam, so dia akan lalu macam ni lah. Okey, saya akan labelkan. Jadi daripada D ke C, B ke A pula. B ke A. Lepas tu keluar daripada A, pergi ke sini, masuk ke S1. Okey, masuk ke S1 ni. Ingat, S1 ni sambungan dia dengan B1 ni. Ni. B1. Ingat B1, S1 tu. Jadi masuk ke B1. Okey, keluar, masuk ke galvanometer. Kamu tengok sekarang dia mengalir daripada kiri pergi kanan. Kan? Dia masuk ke sini pula. Jadi sekarang bila dia masuk ke situ, okey, maksudnya arahnya berubah sudah. Tadi separuh pertama dia daripada kanan ke kiri. Tapi separuh masa kedua daripada kiri ke kanan. Jadi berubah arah, maksudnya pesongan dia berubahlah ke arah negatif sudah. Pesongan dia berubah. Okey. Bila berubah, bacaan ataupun jarum dia akan terpesong pula ke sebelah kiri. Okey, terpesong sebelah kiri. Tapi adakah pesongan dia maksimum? Tengok gambar dia, tengok dia punya susunan tadi. Adakah pesongan dia maksimum? Tidak. Dia belum capai maksimum. Dia hanya maksimum apabila kedudukannya rata macam tu. Jadi dia kena balik kembali kepada rata macam tu, baru dia akan jadi susunan voltan dia maksimum. Mana ni hilang sudah. Kalau hanging panas sudah ni. Dia panas ni. Nampak sikit dah loading. Okey. Dia akan capai jarum yang maksimum. Kalau keadaan macam ni, dia sudah rata. Okey, flat. Maksudnya pemotongan dia tu akan jadi 90 darjah dengan garisan medan magnet. Maksimum lah, kena cincang. Jadi jarum dia akan jadi maksimum tapi sebelah kiri pula. Jadi saya buat macam ni lah. Tapi tak berapa cantik lah saya panah tu. Maknanya pesongan dia maksimum tapi ke sebelah kiri pula. Macam tu. Okey. Jadi itu adalah beberapa penerangan lah. Okey. Yang penting tengok video. Kalau tengok video, cari di YouTube tu, tengok video, boleh faham, mungkin boleh nampak sikit lah dia punya flow dia tu. Okey. Jadi separuh masa pertama dia akan pergi daripada daripada kanan, daripada kiri ke kanan, Separuh masa kedua daripada kanan ke kiri. Dan diulanglah kiri kanan kanan kiri kiri kanan kanan kiri. Macam tu. Okey, jadi grafnya nanti kalau kamu tengok ataupun kamu plotkan V melawan T. Okey, mula-mula tadi keadaan dia macam ni. Okey, kalau ada flat. Okey, keadaan dia flat, jadi dia akan jadi maksimum. Okey, lepas tu bila dia berputar,
Bila dia berputar, nilai V dia makin jatuh. Okey, makin jatuh. Dan bila keadaan dia betul-betul macam ni, okey, tadi macam ni kan, bila berputar V dia akan jatuh. Dan bila keadaan macam ni, V dia kosong. Okey, V dia kosong. Okey, bila dia ulang balik, dia undur ke depan lagi putaran dia tu, V dia akan jadi naik balik tapi arahnya berubah. Maksudnya dia akan jadi arah sekarang ni, arah dia negatif. Maka di bawah nilai V dia tu, okey, dan dia akan naik balik tapi nilainya negatif sampai maksimum. Dan benda tu berkurang jadi kosong balik, naik sikit sampai positif maksimum, kurang, dan okay, maksudnya graf dia akan jadi macam ni. Okey, maksudnya ini jarum dia, pesongan dia, contohnya bahagian atas ni, kalau saya labelkan ini yang bahagian atas ni pesongan kanan. Contohlah, kalau di atas pesongan ke kanan jarum dia, di bawah tu adalah pesongan ke kiri, bahagian bawah. Okey, yang saya warnakan hijau lah. Ini pesongan jarum, pesongan jarum kiri. Jadi yang hijau ni bahagian bawah, orange tu bahagian atas. Macam tu. Okey. Okey, jarum dia pergi kanan, kosong, kiri, kosong, kanan, kosong. Tu arus ulang-alik. Kalau arus terus, dia tak begitu. Dia arus terus kosong, asal dia macam ni. Pergi kanan, kosong. Kanan, kosong. Tapi arus ulang-alik, kosong, kanan, kosong, kiri lagi, kosong. Macam tu. Okey. Jadi itu adalah beberapa demo ataupun penerangan yang ringkas lah berkaitan dengan beza antara kedua-dua penjana, arus terus, arus ulang-alik. Okey. Ada soalan tentang arus ini, ulang-alik, arus ulang-alik, penjana arus ulang-alik. Okey, yang penting soalan tu, okey, cuba try lah jawab soalan tu. Kalau tak, mungkin daripada kamu jawab soalan baru kamu faham kan. Kalau tak jawab soalan, tak tahu apa yang tak faham kan. Gitu. Okey, cuba jawab soalan tu. Sekarang lah kamu jawab soalan tu. Mengantar kata cikgu. Perlu ke? Ataupun gini, kamu jawab dulu sekarang ni kan, dalam sampai jam 11.50. Tak apa, saya tunggu sini lah. Maksudnya kamu jawab sampai 11.50 tu saya terus bincang lah. Jadi tak payah hantar lah. Kalau saya terus bincang tak payah hantar lah. Okey, jawab soalan nombor 1 sampai soalan nombor 10. Tapi soalan nombor 7 tak payah jawab lah. Nombor 7 tu tak berapa jelas gambar dia. Jadi ada 9 soalan sahaja. Okey, kamu jawab dulu sampai 11.50, lebih kurang 11.50 macam tu. Saya bincang lah. Okey, soalan nombor 1, kita ada magnet yang digerakkan mendekati solenoid. Okey. Jadi soalan dia, ke arah manakah jarum itu terpesong? Jarum itu terpesong ke mana? Ke kanan ke kiri ke ataupun tak ada apa-apa ke? Okey. Okey, jadi ingat balik kalau mendekati, okey, ni mendekati. Okey, bila mendekati solenoid, maka hukum dia adalah hukum Lenz. Kamu kena ingat. Lenz kata apa? Lenz kata arus aruhan ataupun arus yang dihasilkan pada solenoid itu, arus aruhan yang dihasilkan itu akan menentang perubahan apa-apa yang dilakukan oleh magnet. Jadi bila kita dekatkan, maksudnya solenoid itu akan bertindak mereject lah. Sebab dia kena menentang. Hukum Lenz kata dia kena menentang. Jadi di sini tidak ada cara lain melainkan kutub di sini akan jadi kutub
N tu utara north. Ini north. N adalah north. N tu maksudnya utara. S tu selatan lah, south kan. Jadi maksudnya kita tahu kutub dia sudah di sini, N dia akan cuba reject. Jadi bila N di situ, abang ambil kita guna hukum genggaman tangan kanan. Tadi kita guna lens. Lens mengatakan dia menentang kan, dia akan menolak antara satu sama lain. Maka kita pun buat kutub N lah. Jadi cara kita adalah kita genggam. Okay, genggam solenoid itu. Mana solenoid? Ni solenoid sini kan. Kita genggam solenoid itu. Macam ni genggam dia macam ni. Macam ni. N di depan. Magnet ada di depan ni lah, magnet sini ni. Ini solenoid. Jadi solenoid N. Okay, N makanya arus adalah macam ni. Okay, arus daripada belakang pergi ke depan, ke bawah. Jadi maksudnya saya akan lukis. Okay, kalau kamu tengok macam ni dekat-dekat sikit. Boleh ke ni dekat-dekat sikit. Okay, ni north. North pada solenoid. Ini adalah arus. Jadi dia akan pergi ke bawah macam tu. Okey, ke bawah. Jadi maksudnya di sini saya akan lukis macam ni, ke bawah. Ke bawah. Jadi setiap gelung itu dia macam nilah. Setiap gelung macam tu lah. Jadi maksudnya ini akan turun bawah, pergi ke kiri. Naik ke atas, pergi ke belakang, turun ke depan. Jadi maksudnya pesongan dia ke mana? Kanan ke, kiri ke apa? Ingat tips dia yang hari Selasa kamu ingat ke tips dia macam mana? Kita tengok di bahagian mana arus itu masuk dalam galvanometer kan. Jadi bahagian mana masuk ini kan, dia masuk betul? Ya. Okey, ini masuk, maksudnya jarum itu dia akan terpesong ke arah masuk kah? Ke arah keluar? Ada tips hari Selasa tu dalam rakaman saya tu saya cakap jelas sudah tu di sana. Dia akan ikut kan, dia akan ikut arah masuk itu. Jadi jarum dia akan terpesong ke sinilah. Macam tu. Ke kanan. Jadi kananlah jawapan dia. Okey, kanan. Jawapan dia terpesong ke kanan. Dia tengok bahagian mana yang masuk. Jadi kalau di sebelah kanan dia masuk ke dalam galvanometer. Jadi kita fokus kanan sajalah. Jadi maksudnya jarum itu dia akan terpesong ke kanan. Okey. Tapi sebelum tu kena tahulah arah arus ni. Kalau kamu salah arah ni, kamu buat ke atas macam tu, salah lah. Kalau ini jadi salah lah. Maksudnya kena mahirlah yang itu dulu. Okey. Petua yang tadi kita guna hukum lens, yang kedua kita guna genggaman tangan kanan. Kita sudah bincang tu secara terperinci hari tu. Okey. Jadi siapa yang tak ingat, tak tahu tu kena tengok baliklah. Okey. Jadi jawapan dia ke kanan, B. Okey, yang kedua. Nampak soalan dia panjang tapi tak ada, soalan dia mudah je ni. Ni aplikasi dalam kehidupan dinamo. Apa yang perlu dilakukan supaya mentol bertambah cerah? Senang je. Kamu ingat hukum apa yang berkaitan dengan menambahkan arus aruhan ni? Hukum apa? Hukum mendekati bukan dia tolak. Mendekati bukan dia tolak. Soalan mana tu, Peza? Soalan 1. Mendekati bukan dia tolak kah? Mendekati bukan dia tolak kah? Mendekati, ya betul. Mendekati, okey. Kita gerakkan ke dalam solenoid. Okey, kita gerakkan ke dalam solenoid. Mendekati. Memanglah dia menolak. Lens mengatakan dia mesti tolak kan? Memang dia menolak. Jadi untuk dia menolak, tidak ada cara lain melainkan ini mesti N. Jadi utara dengan utara kan menolak. Betul? Betulkah? Bukan arah dia dari kiri kah? Arah dia dari kiri. Apa maksud arah dari kiri ya? North. Okey, saya buat baliklah. North. Okey.
kan kalau rujuk buku teks kan bukan arah dia dari kiri kan. Kita tengok buku teks. Okey. Cuba tengok buku teks. Saya tunjuk buku teks ni. Beza. Tak sama Apa yang tak sama? Cuba kamu perasan dia punya gegelung dia. Tengok gegelung dia. Situasi sekarang ini. Mesti kamu tengok yang ini kan? Mesti kamu tengok yang ini kan? So, tengok gegelung dia ni. Gegelung dia sekarang ni, ini dari belakang pergi ke depan. Dia punya gelung dia tu, dia lilit dari belakang tu. Dari belakang ke depan. Tapi soalan kita, gegelung tu dari depan tu. Faham kan? Maksudnya gegelung itu di depan, dia pergi ke belakang. Susunan dia apa? Susunan gegelung dia. Kan kita boleh lilit sama ada lilit macam ni, ataupun kita lilit macam ni. Dia susah ni kalau mau tunjuk sini ni. Kalau di sekolah tu mungkin saya boleh tunjuk lah. Tapi soalan kita sekarang, soalan kita sekarang, saya kasih dekat-dekat lah. Kena screenshot pula ni. Okay, soalan kita sekarang, ni yang tadi dalam buku teks. Kita kasih dekat ni. Okay, soalan kita saya letak sini. Supaya kamu nampak beza dia Kasih dekat lagi. Tengok beza dia punya gambar. Yang ini depan dia, ke belakang. Tapi yang ini daripada belakang ke depan ni. Lain tu, tidak sama. Tapi pokoknya, sama ke tak sama ke, kalau kamu faham genggaman tangan kanan tu, tak ada masalah. Soalan dia ni boleh jawab je. Kalau masih keliru, kamu kena banyak berlatih. Ini, yang tadi betul, ini akan jadi utara. Sebab lens kata dia akan menolak. Cara kita genggam itu yang penting. Maksudnya kalau di situ utara, ni utara. Ini solenoid saya pegang solenoid. Ini solenoid sini lah. Tapi tak nampak mana tangan saya tu. Ni utara. Cara kita genggam tengok ni. Jari kita tu, ini solenoid utara. Cara kita elektrik tu arus dia daripada sini ke depan macam tu, ke bawah. Ni ke bawah, pergi ke belakang, ke bawah macam tu. Cara kita genggam tu. Jadi yang 4 jari itulah arus dia. Jadi arus dia turun ke bawah. Kita tahu arus dia turun ke bawah. Jadi kita lukis dulu ke bawah. Lepas tu kita tengok gambar dia. Oh, kalau di sini ke bawah, dia pergi ke bawah, mestilah ke sini naik belakang tu ni. Belakang dia ni tak nampak ni. Mesti naik. Dan dia pergi ke depan, mesti turun balik ke bawah. Macam tu. Okey. Dan pergi ke kiri. Macam itulah. Jadi jarum dia terpesong ke sebelah kanan. Dalam buku teks lain. Dia punya gelung, dia punya cara dia gulung tu lain. Terbalik cara dia gulung tu sekarang lain. Tak sama. Tapi kaedah sama. Okey. Yang kedua, soalan dia berkaitan dengan hukum apa? Cara mahu menambahkan kecerahan mentol. Maksudnya menambahkan arus aruhan. Hukum Faraday. Jadi kita kena ingat apa kaedah-kaedah ataupun cara-cara kita meningkatkan arus aruhan. Kalau dinamo, maksudnya dia guna solenoid lah. Maknanya ada banyak gegelung. Ada banyak gelung lah dalam tu. Jadi cara-cara kita nak tingkatkan, tengok balik hukum Faraday untuk solenoid. Okey, Allah. Putih lagi. Jawapan kamu apa? Kutuplah panas sudah ni.
Jawapan dia kalau ikut soalan tu, soalan bonus je tu. Jawapan kamu? C ke cikgu? Jangan dia dia loading. Cepatlah sikit ni. Hai. Kabur lagi ni. D cikgu. Okey, jawapan dia menambahkan lilitan lah, bonus. Betul. Jawapannya menambahkan lilitan dan meningkatkan kekuatan medan magnet. Kekuatan magnet. Jawapannya D. Okey. Okey, yang ketiga. Ni sudah bincang tadi. Yang ketiga. Jawapan? C. C. Sebab apa? Ini namanya penjana apa? Penjana arus Terus. terus. Kamu ingatlah, kalau kamu ingat gambar dia, selamatlah, kamu punya graf tu memang betul lah. C jawapannya. Okey. Yang ketiga settle. Yang keempat, jap. Yang ketiga settle. Yang keempat, ni pun sama macam tadi. Soalan ni sama je tadi ni. C. Jawapannya mesti Y adalah utara. Dan X adalah, kalau Y utara, X mesti selatan. Jadi utara Y, selatan X. Selatan X ke saya salah? Utara Y, selatan X. Jadi jawapannya? C. Kalau C, selatan... ya betul. Jawapannya adalah C. Okey. Utara Y. Kejap, tengok balik gambar dia. Sini mesti utara kan? Dia mendekati, maksudnya dia kena reject. Jadi N utara. Y, jadi Y tu adalah north lah, utara. Jadi Y adalah utara, X adalah selatan. Okey. Jadi Y utara, X selatan. Jawapannya B lah. Betul. Kan? Y utara, X selatan. Ini Y, ini X ni. Ini Y ni. Dia terbalik tu. Dalam gambar dia betul lah. Dalam gambar dia X, Y kan? Macam tu. Jawapannya B bola. Okey. Nombor ni kita sudah bincang tadi. Lebih kurang je soalan dia ni. Kalau penjana arus terus, maka gambar raja dia adalah C. Sama je soalan dia. Okey, nombor 6. Dia tanya P tu kutub apa? X tu kutub apa? Q tu kutub apa? Kita tengok. Okey, nombor 6 ni kita boleh try and error lah. Maksudnya, tapi kena ikut hukum lah. Okey, kena ikut hukum yang kita belajar lah. Sebelum ni kita start dari sini, kita pergi sini. Sekarang ni dia bagi yang ini siap-siap sudah ni. Kita undur balik ke belakang. Kita undur. Maknanya kita ambil yang ini dulu. Okay, kita genggam dulu. Okey, kita genggam dengan keadaan arah arusnya ke bawah. Jadi jari kita tu macam mana? Kita genggam dia. Macam tadilah, kita genggam dia macam ni, gambar dia. Okey, macam ni. Jadi kita genggam macam ni. Kita genggam macam ni ke bawah. Maksudnya di sini adalah asalnya kutub utara. Okey, ini kutub utara. Jadi pada solenoid ini adalah utara. Ini solenoid ya, saya genggam solenoid. Ini adalah utara, maksudnya ini adalah utara. Okey, utara. Kan dia mendekati kan? Dia mendekati kan? Mendekati maksudnya X mestilah sama dengan kutub Q ni. Jadi dia mesti utara juga di sini. Kalau di sini utara, di sini mesti S lah. Dia tak ada cara lain. Kalau depan utara, belakang selatan lah. Jadi jawapan dia kita akan tengok lah. Jadi jawapan dia
P adalah selatan. Okay, P mesti selatan. X adalah... Sekejap, ke saya salah sini? P adalah... kejap. Betul lah. Tapi dia tak tahu, dia tak bagi tahu P itu apa kan. Dia hanya jawapannya di sini yang paling tepat D lah, daun. Daun lah. Q adalah utara. Okay, Q utara. P tak apalah kalau dalam jawapan tak ada pun, yang penting kita tahu X pun utara. Jadi jawapannya D. Okay, jawapannya D. Kalau C, P adalah utara. Kalau C memang salah. P tak boleh utara. Kalau kamu kata P utara tu, cara kamu genggam tu kamu kurang mahir dengan gambar rajah solenoid. Okay. Sebelum saya label anak panah ni, kita kena belajar genggam dia. Kita genggam dia macam mana. Kamu kena tahu, kena label arus dia tu, tengok dari mana dia. Dia mesti macam tu. Dia mesti macam ni. Kalau di sini kan, di ke bawah, maksudnya dia mesti ke bawah. Jadi dari belakang tu, ni belakang dia. Dari belakang tu mesti naik atas kan. Kalau sampai di depan sudah, dia turun bawah lah. Macam tu. Jadi semua ni di bawah. Jari kamu mesti menghala ke bawah. Jadi cara kamu genggam menghala ke bawah. Macam tu. Cara kamu genggam menghala ke bawah. Jadi ini adalah utara. Utara. Jadi Q adalah utara. Q tak boleh, mustahil jadi selatan. Kalau selatan maksudnya cara kamu genggam bukan macam ni. Cara kamu genggam macam ni. Macam ni. Salah lah. Sebab sekarang kalau kamu genggam macam ni, maksudnya arus daripada depan ke belakang. Daripada depan ni ke belakang macam tu. Sedangkan wayar dia tu di depan, kan? Wayar itu berada di depan ni. Kan dia di depan. Jadi sebab tu kena genggam tu dengan betul. Okey? Jadi jawapannya adalah dah. Jadi di sini U, maka P tu mesti jadi S, walaupun soalan tak minta S, tak minta P tu apa. Dalam jawapan ada Q utara dan X adalah utara jugalah. Okey, daun. Okey. Nombor 7 saya skip lah. Nombor 8. Okey, nombor 8, nombor 9 kamu buatlah sini. 8, 9, 10. Kamu cubalah. Tapi benda-benda yang sudah dibincang tu sebenarnya. Okey, sebagai latihan. Jadi setakat tu sahaja untuk kali ini. Nanti jangan lupa isi kehadiran. Tak perlu hantar apa-apa lah. Okey. Isi kehadiran. Markah pun tak ada. Kamu buat tanda dash je. Kalau ada yang tak faham lagi nanti kamu tanya. Kalau kamu diam-diam tu, ataupun tanya saya personal lah. Kalau ada siapa yang tak faham, kamu tanya personal. Jangan diam-diam. Sementara kamu baru habis belajar di 4.2, kalau kamu tunggu lama-lama nanti, tunggu lepas habis bab 5 ke contoh baru mau tanya, memang kamu luput lah. Memang expired sudah kamu punya fikiran tu. Jadi setiap kali lepas belajar ada soalan, terus direct tanya, sama ada di luar waktu ke dalam waktu ke, tanya je. Kalau jangan tunggu lama-lama sebab ilmu tu dia tak lekat tu. Kalau tunggu lama-lama dia lupa. Makin lupa kamu punya konsep, makin susah lah mau dapat. Okey. Jadi rasanya setakat tu lah untuk hari ni. Boleh setakat tu Jadi apa-apa pun personal lah. Jangan lupa kehadiran dan mesyuarat PIBG sebab bagi tahu ibu bapa. Okey. Jadi situ saja. Terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah beza. Maksudnya kamu kena 3D gini. Beza saya cadangkan kamu buat gelung sendiri. Cuba kamu ikut lukisan dia tu. Kamu ambil benang, kamu gelung, kamu gulung apa-apalah, batang apa kayu ke, kamu gulung sendiri ikut dia punya gambar. Baru kita genggam. Cuba belajar genggam dengan yang 3D punya. Baru kita faham tu. Ambillah batang pen ke apa, ambil benang, kamu gulung tu ikut lilitan macam dia buat. Baru kita try
try guna sendiri yang genggaman tangan kanan tu. Baru kita nampak, oh itu jawapan dia. Okey? Cubalah dulu. Okey, cuba dulu. Cuba dulu. Dia apa-apa pun kita try lah secara 3D. Kalau tengok dalam gambar tu tak apa-apa nampak sebab dia 2D. Susah nak nampak. Okey, jadi itu je rasanya. Okey, tak apa, cuba dia, nanti ada apa-apa personal lah.